dalam pendahuluan, kata dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab ini karangan Muhammad bin Ahmad Al-Kalantani, orang Kelantan, dikarang pada tahun 1969. Saya pun tak ada lagi, tak diproses lagi pun, tahun 69. Lama dah kitab ni, tapi berkat orang tua-tua dulu buat kitab sampai hari ni. Baik, maka adalah risalah ini amat kecil. Kata dia risalah ni ringkas aja nak banding dengan kitab-kitab tajwid hal lain. Ada lagi kitab-kitab tajwid yang besar daripada kitab ni. Sungguh pun begitu. Walaupun kecil, bukan sebarang kecil, kata dia. Kandungan yang dikandungkan di dalamnya beberapa jauhar yang amat berharga. Tapi isi kandungan dia walaupun kecil, ilmu yang ada dalam dia ni kalau kita mengaji habis, kata dia, insya-Allah boleh faham, boleh kenal, boleh reti ilmu tajwid tu apa. Baik, lagi lurus ibaratnya, mudah difahami. Serta ada rupa makhraj dan sifat segala huruf hijaiyah yang 29 itu dengan nyata. Dan dijelaskan dalam kitab ni segala sifat makhraj huruf dengan mudah untuk kita fahami, dengan ibarat-ibarat yang mudah untuk difahami. Maka tiadalah yang berpegang dan yang mengaji dengan dia jatuh di dalam bebal dan dusta kepada kalamullah Ta'ala yang maha mulia. Siapa-siapa hak mengaji kitab ni boleh faham kitab ni elok-elok, dia kata insya-Allah tak jahil, tidak buta Quran, boleh mengaji, boleh faham. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala yang amat nyata akan yang mengarangnya dan yang mengajinya dengan ghurafatil jannah. Moga-moga orang yang mengarang dan juga orang yang mengaji kitab ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan syurga. Sanya risalah ini telah dibentangkan oleh Al-Haqir, pengarang telah dibentangkan dan dirujuk kepada yang mengarangnya ke hadapan segala ulama yang ada pada waktu itu di negeri Kelantan, yang tersebut namanya di bawah ini. Maka bersetujulah mereka mentasdik akan dia. Bila siap karang, dia rujuk dulu kepada ulama-ulama yang ada pada waktu itu untuk mentahqiqkan kitab dia ni. Di antaranya nama yang disebut di sini ialah Al-Fadil Tuan Guru Haji Ahmad Hafaz Quran, Imam Masjid Besar Kota Baru, Masjid Al-Muhammadi, Imam Masjid Al-Muhammadi pada waktu itu, tempat saya belajar dululah. Yang kedua, Al-Fadil Tuan Guru Haji Nikman ataupun Abdul Rahman, Kota Baharu Kelantan. Yang ketiga juga dirujuk kepada Al-Fadil Al-Haj Idris bin Samah. Yang keempat, Al-Fadil Haji Inci Ismail bin Muhammad Saleh. Ini di antara tok guru waktu itulah dalam bidang yang berkaitan. Dan yang kelima, Al-Fadil Al-Haj Inci Idris, mufti negeri Kelantan dahulu. Jadi dirujuk kepada mereka ini dan mereka ni dah tahqiq kitab ni dan memang boleh dijadikan panduan dalam ilmu tajwid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, aku mulai akan risalah ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini. Aku mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang amat pemurah di dalam dunia ini. Diberi kepada sesiapa sahaja, tidak kira yang beriman, yang kufur, yang derhaka, yang taat kepada dia. Hak dunia ni Allah beri segala-galanya kepada hamba-hambanya. Lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tapi belah kasihan dia di negeri akhirat hanya tertentu kepada hamba-hamba yang beriman dan patuh serta taat kepada perintahnya. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana mu'jizan bi alfazihi wa ma'anihi wa ja'ala at-tajwida wasilatan li ma'rifati mufradatihi wa mabanihi. Tuan-tuan kena jaga tu. Dia mula dengan bahasa Melayu, diselit dengan bahasa Arab. Mula dengan bahasa Melayu, selit dengan bahasa Arab. Kalau duk pergi gagah bahasa Melayu juga tak bunyi. Itu sunat berbekam. Ada orang baca sunnatum bi rabbikum pada. Cari makna tak berjumpa. Sunat berbekam, tulis serupa sunnatum bi rabbikum. Baik. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang amat indah, yang melemahkan segala makhluk untuk mendatangkan seumpamanya. Allah cabar orang, kalau sekiranya kamu قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sadaqallahul azim. Allah kata, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau sekiranya manusia ni bukan setakat manusia, digabungkan dengan tenaga jin sekali, berimpun ramai-ramai, gabung dengan jin, gabung dengan manusia, cuba nak
buat satu Quran macam mana yang aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad, la ya'tu nabi mislih, nescaya mereka tidak mampu untuk mendatangkan Quran macam ini. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun jin dan manusia itu bergabung tenaga, berpakat untuk mencipta Al-Quran sebagaimana yang aku turunkan kepada kamu. Kata dia di sini, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran yang amat indah dari segi bahasa, mukjizat dia, yang melemahkan segala makhluk, tidak mampu di kalangan makhluk untuk mendatangkan yang seumpamanya, walaupun satu ayat, walaupun satu surah dan sebagainya, tak mampu. Pada keelokan susunan kalimahnya dan lafaznya, pada keelokan maknanya yang terkandung di dalamnya daripada beberapa perkhabaran dengan yang gaib-gaib daripada yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Semua dah, cerita hak lepas dah pada, cerita hak duk berlaku dah pada, cerita hak akan datang pada, cerita sesemua babi pada. Allah sebut dalam Quran siap-siap dah, jangan duk makan babi. Banyak binatang-binatang lain duk ada, tangkap makanlah, babi juga depa nak makan. Akhirnya hari ini manusia terpaksa berdepan dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tukar nama tak mau sesama babi nampak bunyi kasar sangat, AH1N1, bunyi pun cantik sikit. Pasal apa? Pasal takut lagi orang tak makan babi, hak orang duk belah babi jadi bankrupt dan sebagainya. Dulu waktu sesama burung, nama sesama burung, orang dengar sesama burung nak makan ayam pun takutlah. Sesama burung pasal ada kaitan dengan burung. Hari ni ubah nama. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Akan ada satu golongan daripada umat aku yang meminum arak. Minum arak. Kemudian mereka menamakan arak itu dengan nama-nama yang lain, tujuan untuk menghalalkannya. Bubuh nama lain daripada arak, al-kham dan sebagainya. Arak bunyi-bunyi kasar sangat. Interest riba ni bunyi benda macam haram, tukar pi interest, tukar pi faedah, tak apalah. Bunyi macam halal. Benda tu benda yang jelas diharamkan. Nama sesama babi nama kasar sangat, kita tukarlah influenza AH1N1, nak sebut pun payah. Sedap bunyi. Baik, cerita dah ada, Allah dah sebut dalam Quran benda-benda yang gaib. Sebab tu di awal Quran Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Orang yang bertakwa itu siapa dia? Orang yang beriman dengan ghaib. Dosa, pahala, benda tak nampak. Dan ialah Tuhan yang menjadikan akan ilmu tajwid itu jalan yang dapat bagi mengetahui akan segala makhraj, huruf dan sifatnya, dan mengetahui akan segala hukum waqaf dan gunnah dan ikhfa dan lainnya. Ilmu tajwid zaman Nabi dulu memanglah sahabat tak mengaji ilmu tajwid, tak ada lagi masa tu. Tapi Quran turun, Jibril baca kat Nabi secara bertajwid. Nabi ambil daripada Jibril secara bertajwid, sahabat ambil daripada Nabi secara bertajwid, tabi'in ambil daripada sahabat secara bertajwid, sampailah kepada generasi kita pada hari ini. Sebab tu Quran kalau kita mengapai buku ni sampai habis khatam 10 buah pun tapi tak pernah musyafahah dengan guru, tak boleh. Mengaji hak ni kaedah, talaqi kena talaqi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Orang kata kena ismam di situ, la ta'manna, nak ambil di mana? Dia kata ismam, disebut dalam kitab ismam. Ismam tu nak buat macam mana? Kena muncung mulut. Hidup muncung sampai tak habis-habis pun tak kena juga. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kena ambil, nak tahu kata muncung mulut tu ambil daripada mana? Ambil daripada guru yang sah bacaan dia. Jumpa pula a'jamiyun wa arabi. Kena tashil hamzah yang kedua, permudahkan. Nak ambil daripada mana? Daripada mulut. A'jamiyun wa arabi. Bismillahi majriha, tempat-tempat yang susah macam tu. Dengan imalah. Nak ambil daripada mana? Buku hanya abang, nama-nama kaedah. Tapi kaedah kena ambil daripada mulut guru. Tak dapat tidak, kena mengaji, kena mengadap, kena talaqi, musyafahah dengan guru. Baik. Benda ilmu tajwid ni mengikut pendapat setengah ulama yang saya petik daripada kitab lain, fahuwa wahyun min indillah talaqahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mujawwadan min Jibril alaihi salam. Memang Nabi talaqi dengan Jibril secara bertajwid dah, baca secara bertajwid. Kemudian amma wadi'u qawaidihi, adapun orang yang meletakkan kaedah-kaedah hak panjang 4 harakat ni kita nama apa? Bila hamzah berjumpa dengan alif dalam 2 kalimah kita nak buh nama apa? Mad jaiz munfasil. Dalam 1 kalimah nak buh nama apa? Mad wajib muttasil.
Hak dengung nun yang bersyadah ni nama apa, wajib al-ghunnah dan sebagainya. Pengasas kepada kaedah-kaedah itu terdapat khilaf di kalangan ulama. Setengah kata Abul Aswad Ad-Du'ali ataupun Ad-Dauli, yang kedua Abul Qasim Abid bin Salam, dan yang ketiga satu pendapat mengatakan yang mengasaskan ilmu tajwid ini kaedah-kaedah tajwid Al-Khalil bin Ahmad. Nama-nama mereka ni tersebut dalam ilmu Dhabtul Quran. Dhab bukan dhab bewak padang pasir tu dah. Dhab bata, cara kita nak tanda Quran tu macam mana. Mereka ni lah yang mengasaskan kaedah-kaedah untuk orang mengaji dan orang faham boleh baca Quran. Disebut di situ. Baik. Kata dia dengan ilmu tajwid kita dapat mengetahui segala makhraj huruf, tempat keluar huruf di mana. Sad dengan sin, dal, ta dengan ta, apa yang membezakan dia, istimewanya huruf Arab ni. Dan sifat huruf tebal, nipih, takrir, inhiraf yang sebagainya akan disebut dalam kitab ni. Melalui ilmu tajwid kita boleh kenal semua tu dan mengetahui akan segala hukum waqaf dan gunnah, dengung dan ikhfa dan lainnya. Dengan ilmu tajwid, manusia, orang yang mengaji ilmu tajwid, dia boleh dapat benda ni semua. Tak mengaji dia takkan dapat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ma'muri bitartilil Qur'ani. Dan bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad yang disuruh akan dia dengan mentartilkan Quran. Allah sebut pada Nabi melalui Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, ay bit tajwid, dengan tajwid. Apa dia tajwid? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati. Disebut dalam kitab Arab, dia kata tajwid tu apa dia? Kita keluarkan huruf itu mengikut tempat keluar dia. Buat huruf sebut bagi keluar kena tang tempat sebutan dia. Sad, sin, ad. Nak tahu macam mana cara kaedah mudahnya, disebut dalam kitab tajwid, dia kata pemati huruf tu. Nak tahu makhraj huruf ba, ab. Apa dia? Ab. Di mana makhraj dia? Dua bibiak mulut. Ab. Ada orang disebut ba tak tutup mulut tak? Ab. Boleh tak? Tak boleh. Au. Dua bibiak mulut juga tapi tidak dirapatkan. Am pun sama makhraj dia. Pematikan huruf tadi ni, di mana terhentinya makhraj, di situlah sebutan, di mana terhentinya sebutan, di situlah makhraj dia. Itu secara mudah untuk kita tahu makhraj dia. Ad, payah sikit. Nak kena angkat lidah sengit kiri, sengit kanan. Kan? Tu jadi waladdallin. Waladdallin bunyi pun nipih. Kan? Baik. Secara tartil. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil ulumi wal irfani, dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sahabatnya yang mempunyai ilmu dan pengetahuan. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu kata dia, fa hadhihi risalatun fi fanni at-tajwid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadhtu minha fawakiha shahiyatan wa jawahira muftakhiratan. Apa makna dia? Adapun kemudian daripada itu, setelah selesai selawat, alhamdulillah dan sebagainya, musannif masuk kepada cerita dia. Dia kata, maka inilah suatu risalah pada ilmu tajwid. Aku himpunkan dia daripada bilangan beberapa kitab yang diiktibarkan. Kitab risalah yang ada di tangan kita ni adalah hasil daripada rujukan himpunan beberapa kitab yang memang rujukan itu kitab besar-besar diambil. Kitab-kitab Arab, kemudian dihimpunkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kita faham. Aku ambil daripadanya akan buah-buahan yang diinginkan. Dalam kitab besar-besar tu dia tak cedok semua, dia ambil tempat-tempat yang penting lalu digabungkan, jadilah hasil kitab dia pada hari ini. Orang dulu-dulu dia rajin. Orang lah dia mudah dia. Dia buka-buka juga, dia copy paste dia masuk. Keluarlah macam ni. Ini pun copy paste lah, nak mengarang sendiri tak mampu. Jadi copy paste kita dapatlah. Boleh baca. Hasil orang tua-tua dulu-dulu buat kitab sampai hari ni boleh manfaat, pahala sampai kat dia walaupun dah mati berpuluh tahun dah. Dan akan beberapa permata yang megah-megah aku ambil, yang penting-penting, yang cantik-cantik aku bawa masuk dalam kitab aku ini. Taraghuban lit-tullabi mutarjamatan bi lughatina litaqribi ila fahmiha
man la ya'rifu kalam al-arabi. Kata dia kerana nak bagi gemar orang yang menuntut akan dia. Sebab kita Arab, orang yang tak mengaji Arab dia tak boleh baca Arab. Jadi aku terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, yang diterjemah akan dia dengan bahasa kami, yakni bahasa Melayu, supaya menghampirkan fahamnya akan mereka yang tiada mengetahui kalam Arab. Orang yang tak kerti bahasa Arab pun, tapi dia nak mengaji tajwid, dengan kitab ini dia boleh mengaji tajwid. Nak mengaji dengan tak mau mengaji je. Setengah orang kata nak mengaji berapa tajwid, saya bukan nak masuk mengajak jeqah dan sebagainya. Yalah, tak masuk mengajak jeqah pun, mengajilah. Kita nak baca Quran. Tak mengaji, bila tak mengaji, mai bulan puasa orang buat bulan tadarus, dia pun kalut nak masuk juga. Tak masuk pun masjid nak bagi kain pelekat ujung bulan. Duit RM50, bahasa syok juga kalau masuk. Baca-baca dah 3 kali tak boleh nak pergi, orang sebelah hak boleh tu tak tahan duduk. Dah lah tadarus lepas tarawih nak habis pukul berapa. Pasal tak mengaji. Quran duduk dengan kita ni bulan bila? Bulan puasa aja. Lepas pada tu dah lah. Sebab orang tua dulu kata jangan tak rendah-rendah, buh atas-atas Quran satgi langkah. Buh di atas sampai berdebu Quran. No. Wasammaituha muqaddimatal mubtadi fi tajwidil Qur'ani. Aku namakan risalah kecil hasil karangan aku yang aku petik daripada beberapa buah kitab ini dengan nama muqaddimatal mubtadi. Muqaddimah makna permulaan bagi orang yang nak mula. Fi tajwidil Qur'ani, untuk orang yang nak faham, nak tahu ilmu tajwid. Muqaddimah ni makna ada lagi kitab lagi besar. Habis ni kena mengaji lagi lah. Dan aku namai akan dia muqaddimatul mubtadi. Artinya mendahului bagi saudara-saudara yang baru belajar pada menyatakan tajwid Quran. Orang yang dah lama mengaji pun kalau mengaji kitab ni banyak benda yang kita tak tahu lagi sebenarnya dalam kitab ni ada di bawah. Wa atlubu minallahi an naf'a biha li wa li ikhwani fid darain amin ya rabbal alamin. Dan aku pohonkan daripada Allah Ta'ala akan memberi manfaat dengan dia bagiku dan bagi saudara-saudaraku di dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Perkenankan olehmu ya Rabbal Alamin. Moga-moga hasil karangan aku ini memberi manfaat pahala kepada aku dan juga manfaat kepada orang yang mengaji kitab ini. Amin ya Rabbal Alamin, kata dia. Baik, masuk kepada mukaddimah tadi. Apa ni, pendahuluan pengarang lah, musannif kitab ini. Kita baca lajulah, tak apa. Baik, ini suatu mukaddimah, kata dia. I'lam. I'lam tu kalimah Arab tu. Kau nak baca Melayu, baca kat mana tak tahulah. I'lam anna ilma at-tajwid fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahui olehmu hai talib. Dia kata bila pula nama aku talib. Talib tu makna yang menuntut ilmu. Ketahui olehmu hai talib, wahai segala penuntut, bahawasanya menuntut ilmu tajwid itu fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan yang mukallaf keduanya, pada jumlah atas tiap-tiap yang mempunyai qiraah, yakni jikalau bacaan itu sunat sekalipun atas orang yang tiada baik bacaannya. Kena berhenti di situ. Kata dia fardu ain bagi orang yang nak baca Quran, tak kiralah bacaan tu wajib dalam sembahyang ataupun sunat, nak baca tadarus dan sebagainya. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang tak reti baca Quran. Orang yang tak reti baca Quran, tak boleh baca Quran, kena mengaji. Ilmu dia tak main sendiri. Lau kana nurul ilmi yudraku bil munah, maka na yabqa fil bariyati jahilu, kata dalam syair. Kalaulah ilmu ni, tak kiralah ilmu apa pun, boleh dapat dengan mudah-mudah. Duk khayal seorang-seorang aku, kalau boleh baca Quran macam hak duk baca dalam kaset tu syok no. Lepas-lepas khayal tu tetap boleh baca macam hak dalam Syekh Mustafa Ismail. Contohnya macam tu. Aku kalau boleh mengajak fiqh macam Allah seronoknya, tetap boleh. Kata dia kalaulah ilmu tu boleh dengan khayalan semata-mata, maka na yabqa fil bariyati jahilu. Tak ada seorang pun yang jahil atas muka bumi ni. Semua alim. Tapi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kena mengaji. Kena mai cari. Ni kita dah ada peluang buat kelas macam ni, tak apalah habis lewat sikit 12.30 kan. Nasi lah tak keduh masak, beli di kedai je kan, main mengaji. Kalau ada peluang macam ni pun kita tak guna peluang lagi, tak tahulah. Baik, ada setengah orang kata mengaji payah juga, nak kena amal pula sekali. Tak amal masuk neraka awal pada orang lain pula. Ada orang cakap pandai dah lah.
Tak usah duk kira dengan mereka tu. Adapun orang baik, bacaannya dengan sekira-kira tabiatnya jua, tiada dengan jalan mengetahui akan hukumnya, dia boleh baca. Tempat dengung dia dengung elok, kita tanya dia, tang ni kena baca berapa 4 harakat, mat apa ni? Mat tak ingat dah kata. Nah, habaq nama tak reti. Tapi tang ni 4 harakat. Tang ni 5. Tang ni kena dengung 2 harakat. Tang ni nipis ke tebal-tebal, dia boleh habaq satu-satu. Tanya dia tak boleh cerita. Nama dia tak apa. Yang tu kata dia, maka iaitu wajib kifayah juga. Kena mengaji, tapi fardu kifayah atas diri dia. Bagi orang yang tak boleh langsung nak semayang pun Fatihah tak betul, duk iyyakan na'budu. Orang tanya nak na'budu pergi mana? Duk baca iyyakan na'budu lagi, hak tu kena mengaji. Nampak tak tuan-tuan? Wajib baca apa? Sebab semayang wajib baca Fatihah. Bila wajib baca Fatihah, Fatihah kena betul. Nak betul Fatihah takkan boleh betul lagu tu je, kena mengaji. Wajib tak mengaji? Wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Benda yang tidak sempurna wajibnya, melainkan dengan ada satu benda lain yang menyempurnakan dia, benda tu wajib juga. Buat rumah 2 tingkat, tak mau buat tangga. Nak naik ke mana? Kena buat juga tangga tu, wajib kena ada juga. Macam itulah mengaji ilmu tajwid ni, kalau kita tak boleh, kita kena mengaji. Kita takkan alim dengan mudah-mudah. Dan jikalau tiada seperti yang demikian itu, maka mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah itu lazim, kerana adalah ia daripada ilmu hal, yakni barang yang tiada sembunyi pekerjaannya. Tiap-tiap orang kena semayang, tiap-tiap orang kena baca Fatihah dengan betul. Memang kena mengaji. Kena mengaji. Wa sabata faridatuhu bil kitabi was sunnati wa ijma'il a'immati. Dan telah sabit fardunya berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' segala imam yang 4 mengatakan bahawa wajib ke atas mereka yang tidak reti baca Quran, nak baca Quran, tak kiralah bacaan itu sunat ataupun wajib, dia kena mengaji. Adapun orang yang dah boleh baca dengan elok, kalau dia tak reti pun, tak tahu nama pun, itu fardu kifayah atas diri dia. Bermula yang dikehendaki dengan ilmu hal itu, iaitu barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sekira-kira hal yang ada ia berdiri dengan dia. Bahasa kitab lama ni memang macam itulah. Kitab lama Tok Guru baca, maka hendaklah diratakan air itu sehingga ke bulu rom, ra wa mim. Nak murid tanya bulu rom ni bulu apa Tok Guru? Tok Guru pun tak ingat. Bulu rom adalah sejenis bulu di dalam syurga, Tok Guru. Anak murid pening lagi, kalau nak mandi wajib kena rata bulu rom duduk dalam syurga, sampai bila tak sah mandi wajib? Tanya lagi Tok Guru, bulu yang bagaimana Tok Guru? Tok Guru tak boleh pergi dah. Barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Kaedah tu Tok Guru, dia kena ada juga buah kilas dia. Inilah bahasa kitab orang tua dulu. Nampak tak? Umpamanya baligh dikatakan dia hal diberati atas orang yang berdiri dengan dia wajib menunaikan sembahyang dan puasa. Bila baligh kena puasa, ataupun puasa itu bila sampai umur baligh. Demikian lagi orang yang tiada betul Fatihahnya ni, yang kita dah abang tadi. Orang yang tiada betul Fatihahnya, Fatihah ni kalau jatuh satu huruf pun tak sah dah. Bila tak sah Fatihah, sah tak sembahyang? Tak sah. Duduk sembahyang tunggu terbalik, tapi tak betul Fatihah. Baca pun macam mana, mulut tak bergerak langsung. Datang rokok bangun, tak buka mulut langsung, buka baca. Punya tawaduknya dia. Berdiri ia dengan hal diberati atas wajib ia mengesahkan Fatihahnya. Bila tak betul Fatihah, kena mengaji betul atas jalan yang dituntut wajib. Sebab tu dia kata wajib. Maka belajar membetulkan Fatihah itu ialah yang dinamakan dia beramal dengan tajwid. Baik. Dalil daripada Quran kata dia, firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara tartil, ai bit tajwid, dengan tajwid. Betul dari segi tajwid, kita menunaikan segala hak makhraj huruf, sifat dia hak dan mustahak. Hak dia apa dia? Hak ialah sifat yang melazimi dia, seperti sifat hams, jahar, takrir pada ra, ar, tebal, nipis dan sebagainya. Mustahak dia apa dia? Sifat yang mendatang ke atas dia. Ra bila baris atas kena tebal, bila baris bawah kena nipis. Benda-benda tu benda yang mendatang ke atas dia, mengikut sebab-sebab yang datang ke atas dia. Perlu ditunaikan. Waqaf ibtida'. Waqaf ibtida', berhenti tak mana.
Dah berhenti cantik dah, ambil pula, nak kena tengok pula, ambil tak mana. Nampak tak? Benda-benda tu semua kena mengaji, tak boleh demai dengan sendirinya. Baik, maka tiada hasil yang demikian itu melainkan dengan menerima daripada mulut gurunya yang fasih. Kena ambil daripada tok guru yang betul-betul ahli dalam bidang Quran ni. Dan adapun bermula dalil hadis Nabi SAW, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh, atau kama qal, artinya banyaklah yang membaca Quran itu padahal bermula Quran itu melaknat ia akan dia. Berapa ramai orang yang semangat, dia agama dia dengan semangat, bukan dengan ilmu. Dia semangat nak buat agama ni, baca Quran ni kalau boleh nak khatam seminggu sekali. Tapi baca dengan tidak betul tajwid, tanpa berguru. Nabi kata rubba qari'in, berapa ramai di kalangan manusia hak baca Quran, wal Qur'anu yal'anuh, sedangkan Quran duk laknat dia balik. Bukan dapat pahala, tambah dosa lagi. Dia tak baca pun tak apa. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tidak belajar. Tidak belajar. Dan adapun bermula dalil ijma' segala imam yang 4 itu, maka sesungguhnya telah muafakat segala imam kemudian daripada Nabi SAW hingga pada masa sekarang kita ini atas wajib tajwid itu. Semua sepakat hukum belajar ilmu tajwid ni wajib. Kita hak mengaji sekolah rendah dulu je, sampai ketua, sampai ada anak cucu pun tak biasa lagi. Duk khatam sekali tu lah. Kan? Makan pulut kuning masa tu je, lepas tu dah. Sampai lam yakunin tu, tok guru tak kena buat pulut kuning. Lam yakunin, pulut kuning. Kan? Buat hak tu sekali je. Dan sungguhnya telah menyebut oleh Syekh Abul Izz Al-Qalanshi pada syairnya dengan katanya, seorang tok guru dia kata, Syekh Abul Izz ni kata dalam syair dia kata, tajwiduhu fardun kama as-salatu ja'at bihi al-akhbaru wal ayatu wa jahidu at-tajwidi fahuwa kafiru fada' hawahu innahu la khasiru. Ini dalam syair dia. Artinya bermula tajwid akan dia, yakni akan Quran. Tajwid ketika membaca Quran, baca tak boleh duduk napas tengah-tengah, ni duduk napas tengah-tengah. Dia kata ustaz tu, ustazah dalam astro tu baca bernapas di tengah-tengah boleh? Tak boleh, tak kira dalam astro ke dalam apa pun. Ustazah tu main pada musik, tak kira main pada mana pun, tak boleh. Tu dia baca tak boleh, kena mengaji lah. Hak kita mengaji kita tak boleh lah. Kan? Kita ni suka ikut orang, mengaji tak pun. Baik, contoh lah tadi ni. Bermula tajwid akan dia, yakni akan Quran itu fardu, satu kewajipan. Tak boleh kita nak baca macam baca kitab-kitab Jawi, tak ada dengung, tak ada mat dan sebagainya. Seperti sembahyang telah datang oleh akhbar dan ayat, dan yang mengingkarkan tajwid itu maka iaitu kafir. Dia kata nak mengaji buat tajwid ni boring ni lah, baik mengaji ilmu lain, mengaji silat gayung pun syok dia lah. Contohnya kan? Lepas tu baca Quran tak boleh, dalam hidup dia tak pernah pun sentuh Quran. Bila mati esok anak-anak kelang kabut cari orang nak mengaji atas kubur. La ilaha illallah. Cukupkah sekadar anak-anak mengaji atas kubur? Mengaji atas kubur pula orang tua pesan jangan tinggal kubur. Kalau 3 hari 3 malam kena duduk direct 3 hari 3 malam tu, kalau jatuh hari Jumaat tak apa, tinggal malam Jumaat tak apa, jangan tinggal kubur. Dan betul tu. Tapi benda-benda tu fahaman tu dah kurang lah dalam masyarakat kita. Masa hidup Quran tak pernah sentuh. Nak sentuh macam mana? Sebab dia tak kerti baca. Dia tengok Quran macam tikus tengok besi, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab tak kerti, nak mula, nak sebut tak boleh. Sebab tak pernah mengaji dan tak ada dia nak cari tempat-tempat yang ada pengajian. Maka tinggal olehmu akan hawa nafsunya. Orang yang macam ni jangan kita ikut. Pendapat-pendapat yang kata mengaji tajwid ni tak ada faedah lah, apalah dan sebagainya. Mana lagi ilmu yang lebih mulia, ilmu yang boleh menyebabkan kita boleh baca kalamullah dengan baik. Mana lagi ilmu menyebabkan kita boleh baca kalamullah dengan baik. Kerana bahawasanya ialah orang yang rugi. Orang yang tak mengaji ilmu tajwid dan tak memberitahu ilmu tajwid ni ialah termasuk dalam kalangan mereka yang rugi. Dan wajib atas orang yang mengajar Quran daripada segala guru, kanak-kanak dan lainnya, bahawa mengetahui ia demikian itu hukum dan lainnya daripada barang yang telah ijma' oleh segala qurra atas bacaannya. Kita kena tahu, kena habaq dekat anak-anak murid kita, mengaji tajwid ni satu ilmu yang penting dan benda yang wajib atas tiap-tiap kita untuk memperbetulkan bacaan ketika kita nak baca Quran. Baik, kata dia, dengan diterimakan dia kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang diijma' atasnya oleh qurra itu haram menyalahinya.
Sebab apa? Tengok nombor 1 di bawah, kata dia. Katanya haram menyalahi akan dia kerana tiada sunyi ia daripada 2 perkara. Orang yang tak reti ilmu tajwid ni, dia tak lepas daripada 2 benda. Yang pertama, salah lahan yang jali, kesalahan yang jelas. Dan yang kedua, lahan yang khafi, lahan kesalahan yang tersembunyi. Dalam kitab ni ada disebut, dia kata lahan jali ini satu kesalahan yang menyebabkan kita tertukar terus huruf dalam sebutan kita, menyebabkan rosaknya makna. Contoh, ibdalu harfin makana harfin, kita tukar satu huruf pergi duduk bubuh huruf lain. Sayyibatin, sa, kita tukar pada sin, sayyibatin. Famanid turra, bitta disebut dengan ta, famanid turra, sedangkan ta tu masih ada. Famanid turra ghaira baghin, bastah. Ini selalulah kalau sin ataupun huruf istifal duduk sebelah huruf isti'la. Basintata, bastah. Dia nak jadi macam mana? Kalau baca laju-laju jadi bastah, sin tukar kepada sa, bastah. Tempat-tempat yang susah-susah macam ni. Kemudian berlaku juga dalam kesalahan jali ini, ziyadatu harfin ala mabnal kalimah. Kita tambah huruf. Tambah huruf. Contoh, wala tus'alunna. Wala tus'alunna, lam tu tak ada alif pun. Kita pilih wala tus'alunna. Lari dah makna? Lari. Wala tus'alunna, pergi baca dengan mat pada la, sedangkan tidak ada mat di situ. Ataupun kita kurangkan huruf daripada kalimah. Iza ja'atit tammah, asal dia fa iza ja, jatuh satu huruf. Jatuh satu huruf. Ataupun tukar kalimah wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurun halim, itu lagi teruklah, kan? Ataupun alhamdulillah, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. An'amta, an'amata. Ini banyak dalam masyarakat kita. Huruf tu mati. Wa iz qala rabbuka lil mala, dia nak baca wa iz qala rabbuka, wa iz z hak di belakang tu, dia nak sama ambil juga bunyi Fatihah. Tu tak kira lagi main iyyaka na'budu wa iyya tegak bunyi, kan? Tu tak apalah, tak salah tapi tak cantik. Nampak tak? Wa iz qala rabbuka lil, biasa berlaku dalam huruf yang mati. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia wa iz z tu. Tu tabiat kita sebenarnya. Benda tu payah tapi dia boleh buat. Nampak tak? An'amta, an'amta, an'amna. Nah. Dia membariskan fathah pada nun yang mati. Itu di antara kesalahan-kesalahan yang jali, menyebabkan kita tambah baris dia. Baik, kata dia, idza hadatsa fi, apabila kesalahan jali ini berlaku dalam suratul Fatihah, maka dia merosakkan Fatihah dan merosakkan makna, rosak semayang. Rosak semayang dia, tak sah semayang. Itu kenapa betul? Baik, itu tak masuk lagi ni. Okey. Baik, dan sayugianya bagi orang yang hendak masuk ataupun nak belajarlah, bukan nak masuk, bicarakan ilmu tajwid ini bahawa ia mengetahui dahulu daripadanya 3 perkara. Pertamanya mahiyahnya, iaitu ilmu yang dibicarakan padanya daripada ahwal huruf al-hijaiyah. Ilmu tajwid ni dia nak bincang tentang huruf hijaiyah, alif sampai ba, dan sampai ya lah, 29-28 huruf tadi ni, tentang sifat makhraj dia. Ni istimewanya huruf Arab ni, sifat makhraj dia. Waladh, Nabi sebut dalam Quran ni paling susah nak sebut huruf dad. Dad dengan itba', dengan dia punya isti'la, ada segala-galanya. Nak angkat lidah rapat ke langit-langit, kena cengek pula lidah tu. Silat-silat hari bulan teliang lidah. Tapi kena berlatih. Waladh, dia ada istitalah pula di situ, memanjang, kena berhenti bagi lama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi kata, akulah orang yang paling fasih menyebut dad. Kena mengaji. Kalau tak sengit lidah tu ataupun tak kanan, dia tak berapa nak jadi sempurna.
Ataupun duk sentuh langit ujung je, hak bawah umbi lidah ni tak terangkat pun. Waladda. Kena angkat bagi rapat betul-betul. Sifat dia berdempet dengan lelangit. Keduanya maudhu'nya, dan iaitu Quran yang ini tempat dibicarakannya. Apa yang kita nak bicarakan? Quran. Cara kita nak baca Quran. Sebab Quran ni tak dapat tidak baca, kena bertajwid. Ketiganya ghayahnya, apa faedah kita mengaji ilmu tajwid ni? Apa faedah dia? Dan iaitu mengelokkan segala lafaz Quran dengan dikeluarkan segala huruf itu daripada tempatnya. Huruf tu kita keluar daripada makhraj dia. Tu yang penting. Tu yang penting. Dan menyempurnakan segala hukuk haknya. Sifat dia hams, itba', sifat dia dengan istitalah dia, takrir, inhiraf, kita tunaikan sesempurna mungkin. Dan daripada barang yang bergantung atas mufradatnya dan murakkabatnya, pada syaddahnya kita sempurnakan syaddahnya. Watab, maka hendaklah beramal akan dirinya dengan teguhnya pada ketika tarkibnya, kerana bahawasanya jadi daripada tarkib itu barang yang tiada ia pada ketika afradnya. Bila syaddah tu kena sempurnakan syaddahnya. Iya tidak permudahkan dia. Asal syaddah tu berapa huruf? 2 huruf. Watab, tabbat yada abi lahabin watab waw taba. Asal dia waw ta ba pertama tu mati, ba kedua tu baris fathah, digabungkan dia bubuh tanda syaddah. Nampak tak? Kalau kita baca watab, kita gugurkan satu huruf. Nampak tak? Kita dah gugurkan satu huruf. Tidak sah bacaan. Kalau melibatkan dalam Fatihah lagi, banyak cerita lagi lah. Maka beberapa banyak daripada mereka yang mengelokkan akan huruf ketika afradnya dan tiada mengelokkan dia pada ketika tarkibnya. Baca masa ni elok, tapi bila syaddah mai jadi longgang. Berapa ramai di kalangan kita yang baca macam tu, kata dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya huruf hijaiyah itu 2 bahagi. Ada 2 bahagian. Pertamanya yang asli, iaitu alif ba ta yang 29 itu. Itu yang asli, kata dia. Yang sampai 29 huruf tu asli. Baik, keduanya far'i, yang pecahan daripada 29 itu, iaitu barang yang dibacakan dia pada Quran, iaitu banyak. Berlaku dalam Quran. Bila kita jumpa dalam Quran tempat-tempat ni, kita kena mengaji khusus. Sampai di situ barulah Tok Guru bagi tahu. Dan yang tersebut di sini 5 bahagi jua. Pertamanya hamzah yang ditashilkan. Tashil tu makna apa? Kita permudahkan dia. Asal dia a hamzah. Tapi kita tak sebut dengan ha, longgangkan dia. A'jamiyyun wa arabi. Asal a'jamiyyun. Tapi dibaca dengan a'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Kena sampai di situ baru dah Tok Guru bagi tahu. Nampak tak? Dia ada tanda asing di atas kalimah tu. Baik. Kata dia yang pertama tashil, iaitu 3. Pertama barang yang antara, barang tu makna huruf lah. Hamzah yang duduk antara alif dan hamzah. Seperti a'jamiyun, kalimah a'jamiyun dan umpamanya. Kedua barang yang antara hamzah dan ya, seperti a'innakum dibaca dengan a'innakum. Ini ada dalam qiraat kita? Tak ada. A'innakum, ini dalam qiraat orang lain lah. Nanti kita akan sebut sikit-sikit. Dan ketiganya barang yang antara hamzah dan waw, seumpama a'unabbi'ukum dibaca dengan a'unabbi'ukum dalam qiraat lain. Sebab orang belah-belah sana dia tak boleh sebut. Bila hamzah tu duduk 2 serentak, dia berat lidah dia nak sebut. A'unabbi'ukum qul a'unabbi'ukum, macam Warash, qul a'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kerana munasabah bagi segala harakatnya. Ini dia antara pecahan-pecahan huruf hijaiyah. Dan tiada bagi hafsun, melainkan yang pertama juga. Hafaz tashil pada hamzah ini pada yang pertama sahaja, iaitu mana? A'jamiyun. Hak tu je. A'unabbi'ukum a'innakum tu tak ada bagi hafaz orang lain. Tapi dia habaq mai sini lah. Hafsun an Asim. Kita tu baca lah ni lah. Quran yang ada pada kita hari ini. Dan keduanya alif yang diimalahkan dia, iaitu barang yang antara alif dan ya. Imalah, amala yamilu makna condong. Condong, dia tegak macam tu, dia condong.
Condong dia tak sampai terbalik terus. Kalau terbalik terus dia jadi ya. Alif menegak, ya bawah. Dia duduk di antara alif dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim, alif. Ya, bismillahirrahmanirrahim, majriha, ya. Kita ambil di antara tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majriha wadduha wal-laili idza saja. Pada makna sama tak? Sama. Ayak air hatullah. Ayak di belah Kelantan sana tak ada ayak air. Belah Baling sana terus. Hatullah ya untuk buat minum. Sebut tu lain slang. Baik. Majriha dia bawa satu contoh. Ni satu je yang berlaku dalam bacaan hafz. Kalau tuan-tuan mengaji waras, mengaji orang lain banyak lagi lah. Kan? Dan ketiganya lam yang ditafkhimkan dia seperti as-salata dibaca dengan as-salata. Ni at-talaqah yang ditafkhim makna yang ditebalkan. Yang ditebalkan. Kita berlaku tak bacaan kita? Lam tafkhim ni macam mana? Ya, lafzul jalalah masa nama Allah yang didahului dengan baris fathah ataupun baris dhammah. Kasrah tak ada orang macam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gagah nak begitu baik tak? Allahumma atau ada. Dihaduli dengan fathah ataupun dhammah. Baik. Disebut oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ni nak masuk qiraat sikit nah, Warash contohnya dalam bab tafkhim lam. Wa ghallaza warshun fatha lamin lisadiha. Kata dia ghallaz. Warash baca dengan taghliz. Taghliz makna tebal. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Warash baca wa aqimus salata wa atuz zakah. Mak badal dia baca 4 2 dia boleh 2 4 6. Dia boleh pergi sampai 6 mak badal dia. Kita dua aja. Lam yang didahului dengan sad. Lam fathah. Lam tu bagi fathah sebelum dia jumpa dengan huruf sad dulu. Awit ta ataupun jumpa dengan huruf ta. Awit za ataupun huruf za. 3 huruf ni. Warash kalau sekiranya lam tu bagi fathah sebelum dia huruf sad, huruf ta ataupun huruf za, dia baca dengan tebal. Iza futihat au sukinat, tak kiralah la sad ta itu fathah ataupun sakin, seperti salat as-salata. Matla'a dibaca dengan matla'a, thumma zalla wa yusala wa yufsidu, wa yusala wa yufsidu. Bunyi pelik sikit sebab dia tak boleh sebut dengan nipis. Ni yang disebut oleh pengarang ni, dia kata lam yang ditafkhimkan dia makna ditebalkan dia. Bagi yang lain daripada hafz, hafaz tak baca dengan tebal di situ. Balik doa amal pula. Tak apalah, ada masa nanti kita mengaji qiraat. Betul ya, hafaz ni dulu. Dan yang keempatnya sa' yang diismamkan bagi yang lain daripada hafz juga. Ni di mana? Sa' yang diismamkan dalam suratul Fatihah. Nampak tak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan kita. Sad yang diismamkan, ismam campuran hasil daripada bunyi huruf sad dengan huruf zai. Disebut di sini khalaf an hamzah. Bacaan khalaf, khalam fa, khalaf. Kita riwayat Hafs yang baca dengan ismam sad ni bacaan khalaf. Rawa bi ismami sadi saut az-zai. Dia campur di antara sad dengan zai. Fayantiquha kama yantiqu awamun nas az-za. Jadi bunyi dia seolah-olah bunyi macam za. Bunyi macam mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Zi. Ismam makna campur di antara sad dengan zai. Zi seolah-olah bunyi macam za. Kita sebut za lebih kurang macam tu. Nampak tak? Baik, itu yang dimaksudkan di situ ismam sad. Makna kata campur
huruf zai masuk dalam huruf sad. Bacaan Khalaf an Hamzah, riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah. Yang lain daripada Hafs juga, Hafs baca dengan sad lah. Dan kelimanya, nun yang diikhfakan dia, bunyi nun yang keluar daripada Khayshum, bunyi dengung yang dibaca ketika ikhfa. Ini di antara pecahan-pecahan huruf tadi ni. Baik, babul isti'azah. Tajwid kita laju tak apa. Nah, semua bisa mengaji dah, cuma hari ni kita nak perangat balik. Babul isti'azah, bab kita nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut wa fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila kamu nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Ini satu bab pada menyatakan mengucap ta'awuz dahulu daripada membaca Quran. Ambil ayat semayang, duduk bersila elok, jangan bismillah lagi, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lam annal isti'azata mustahabbatun qabla al-qira'ati. Ketahui olehmu, kata dia, artinya ketahui olehmu bahawa mengucap ta'awuz, a'udzubillah, disunatkan dahulu daripada membaca Quran. Sunat kerana berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu dalil menunjukkan sunatnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kalau kita baca dalam tadarrus, ni nak main bulan puasa tak lama lagi dah. Sunat a'udzubillah ni siapa dia? Orang yang pertama. Orang yang kedua, bila dia sambung ayat tadi ni, dia baca bismillah secara sir, secara senyap. Teruskan dengan ayat yang berikutnya. Tak perlulah lagi yang kedua pun a'udzubillahi minasyaitonir, ketiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menyebabkan bacaan tu putus. Nampak tak? Jadi kita nak ada kesinambungan di antara ayat ke ayat. Bismillah pun secara senyap, terus kepada ayat yang berikutnya. Kecualilah di awal surah, itu kita kena bismillah lah, sunat. Itu ketika dalam keadaan kita bertadarus secara berkumpulan. Nah, benda-benda tu kena ambil tahu. Baik, maka apabila engkau kehendak membaca Quran, bukan kata lepas baca Quran baru ta'awuz dah, qara'ta. Nah, bila nak baca Quran, maka menuntut berlindung olehmu dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Baik, qad ikhtalafa ar-riwayatu fi kaifiyatil isti'azah. Berselisih pendapat. Artinya, sungguhnya bersalah-salahan segala riwayat pada kelakuan ta'awuz itu. Ulama berselisih pendapat. A'udzubillah tu hak lagu mana? Nak minta berlindung dengan Allah tu hak lagu mana? Tak lagu mana yang memadai? Bermula yang masyhur lagi yang dipilihi orang akan dia ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hak ni masyhur. Hak ni masyhur. Mana kata kebanyakan orang duk amal ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adakah yang tu sahaja ataupun boleh lagi wajah-wajah lain? Maka cetera daripada Jabir ibnu Mut'im adalah Nabi membaca ia demikian itu. Maka sabda Nabi SAW, demikianlah mengajar akan daku oleh Jibril daripada Luh Mahfuz. Ini berdasarkan riwayat daripada seorang sahabat Jabir ibnu Mut'im. Dia kata Nabi SAW baca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan wajah tu, dan Nabi kata inilah wajah yang diajar kepada aku oleh Jibril alaihissalam daripada Luh Mahfuz. Nampak tak? Walaupun begitu, dan telah datang daripada warid daripada Nabi SAW bahawasanya sabda ia, a'udzu bi'afwillahil azimi min azabihil alimi wa min hamadatis syayatini innahu huwas sami'ul alim. Panjang, nak kena 2 kali waqaf baru boleh sampai. Tak cukup nafas. Ada juga riwayat yang mengatakan macam tu. A'udzu bi'afwillahil azim min 'adabihi al-alim wa min hamazatis syayatin innahu huwas sami'ul alim. Kena tarik nafas beri panjang dulu nak baca tu kan. Boleh, ada riwayat. Dan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد إنه هو السميع العليم. Panjangnya.
Nampak tak? Kalau berasa tak dan tu terus gagah lah. Ambil hak pendek tu ada. Ni duk kokak sangkut ke tengah. Adapun, tapi kok mana pun wajah ni boleh disebut ada riwayat. Dan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, A'udzu billahil mu'in minasy syaithanil la'in ila yaumiddin. Itu wajah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan daripada Utsman radhiyallahu anhu, A'udzu billahi minasy syaitani wal kufri wat tughyani wa huwal mun'imul musta'an. Dia. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu, A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaitanir rajim. Dan citra daripada ahli haramain, artinya yakni orang Mekah dan orang Madinah dan orang Iraq dan orang Syam Syria. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaitanir rajim. Ini biasa kita dengar jugalah. Dan qari-qari pun banyak baca wajah ni. Ini wajah daripada orang ulama-ulama sebelah Mekah dan juga Madinah dan Iraq dan juga Syria. Dan hasillah ta'awuz itu dengan tiap-tiap barang yang mengandung atas ta'awuz dengan Allah daripada syaitan, hingga jika berkata ia a'udzu bikalimatillahi minasyaitonir rajim, nescaya memadai, boleh dah, cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim pun cukup dah, dapat dah pahala ataupun kelebihan a'udzubillah tu. Dan tuntuti daripada isti'azah itu minta berlindung dan pelihara dengan Allah Ta'ala daripada mudarat syaitan pada agama dan dunia. Minta syaitan jangan ganggu kita. Kita nak baca Quran, tu pun duk ganggu lagi, tengah duk baca, telefon bunyi dan sebagainya. Dia berhenti dulu, cakap telefon sakit sambung balik, gangguan. Datuk kata dunia banyak mengganggu kita lah ni. Dan adapun hukum wakaf atasnya dan wasalnya, jika serta bismillah harus padanya pada tiap-tiap qiraat 4 wajah. Baik, kalau kita nak mula baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Contoh, kita nak baca mula, boleh 4 wajah di situ. Boleh 4 wajah melibatkan a'udzubillah, bismillah dan awal surah. Baik, cuba tengok apa dia kata di situ. Pertamanya waqaf atas keduanya, iaitu yang terlebih elok. Waqaf atas kedua-duanya, iaitu yang terlebih elok, yang paling elok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Waqaf pada a'udzubillah, waqaf pada bismillah, mula dengan awal surah. Satu yang terlebih baiklah. Keduanya waqaf atas ta'awuz dan bismillah dengan awal qiraah, awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Pada berhenti di a'udzubillah, sambung bismillah dengan awal surah yang berikutnya. Pasal apa mil qari'ah? Orang tak baca mi al-qari'ah. Hamzah wasal. Pasal hamzah wasal tak boleh nak baca mi al-qari'ah. Hamzah tu hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Dia ikut baris sebelum dia. Bila sambung, hamzah wasal apa dia pula? Tak tahu pula, dia kata. Sekali kita sampai kita bincang bab dia. Hamzah wasal, hamzah qata', bukan qata', qata'. Qata' mana putih. Disambungkan, dia wasalkan, tetap kena baca dengan dia. Dan wajah yang ketiganya wasal. Wasal makna sambung. Ta'awuz dengan basmalah, kita sambungkan di antara ta'awuz a'udzubillah dengan bismillah. Dan waqaf atasnya, waqaf atas bismillah, jangan disakin mim pada ar-rajim, jangan disukunkan dia, dan jangan diikhfakan dia. Ar-rajim bismillah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasal ta'awuz dengan bismillah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung a'udzubillah dengan bismillah. Berhenti baca dengan awal surah. Itu wajah yang ketiga. Baik. Yang keempat, wasal ta'awuz serta basmalah. Sambung di antara a'udzubillah dengan bismillah dan serta wasal bismillah dengan awal qiraah, dengan awal surah. Kena tarik nafas panjang-panjang baru boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sambung terus. Kalau tuan-tuan dengar bacaan qari-qari daripada Mesir mana, dia banyak buat wajah-wajah bacaan macam tu. Nak menggambarkan kepada kita boleh baca banyak jenis, pilih hak mana. Tapi kalau kita ni hak 3 selenden tak saduk gagah hak tu lah. Pilih hak ringan sikit. Hak 3 selenden. Dia ada 4, dia boleh lari 3 je. Tak boleh pergi sampai 4. Baca hak pendek lah, duk gagah apa-apa. Faqra'u ma tayassara sara minal Quran. Baca hak mudah. Wajah. Ini hikmahnya Quran. Baik. Boleh sambung terus. Kecuali melainkan kata dia apabila ada bacaan itu ismul jalalah, ada nama Allah. Kita nak mula bacaan tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum contohnya, ataupun ada dhamir yang balik kepada Allah, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah contohnya, di bawah ni dia kata maka yang aulanya jangan diwasalkan dia kerana yang demikian itu daripada kejahatan perangai dan mengubahkan nazam Quran. Bila kita Allah, kita nak taglizkan dia, nak ta'zimkan lafzul jalalah, tapi bila kita wasal dia jadi Allah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Millah, dia jadi millah, nipih. Sedangkan nama Allah ini dita'zim, ditafkhim, ditaglizkan pada lam. Allah itu lebih afdal dan lebih aula. Kecuali pada awal qiraah yang ada kalimah Allah tu kena mula dengan, bukan kena mula lah, aulanya jangan kita sambung. Berhenti sekat bismillahirrahmanirrahim, mula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu nurus samawati wal ardh contohnya. Nah. Kecuali pada keadaan tu sahaja. Baik. Tengok bawah sikit, dia kata katanya ismul jalalah, yakni jika tiada ia serta basmalah harus padanya 2 wajah. Pertamanya waqaf atasnya. Oh ni. Kalau sekiranya tidak bermula dengan bismillah, dia di tengah-tengah surah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, terus kepada nama Allah. Kita tak bismillah. Bila kita mula di tengah-tengah, bukan di awal surah ni, kita diberi pilihan sama ada tuan-tuan nak baca bismillah ataupun tak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha, sebab dia duduk tengah-tengah, boleh tak baca bismillah pun. Sebab tu imam dia tak baca bismillah, habis Fatihah amin, dia nak baca surah panjang, balik ta'awuz, kena mula a'udzubillah balik. Sementara nak tukar bab basuh, nak basuh anak, nak tukar pampers, salin pampers baru dan sebagainya, nak baca balik tu berapa lama. Tu kalau sekiranya benda-benda yang ajnabi, yang asing terus dikembali ta'awuz, kena baca balik a'udzubillah. Telah berkata muhaqqiqun, jika menjawab salam sekalipun orang beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kena baca auzubillah balik. Setengah pendapat kata macam tu. Dan demikian lagi jika memutuskan bacaannya kemudian qasad memulai akan dia, maka diulangkan ta'awuz juga. Bila berhenti, sadaqallahul azim, tiba-tiba berasa nak ulang balik, auzubillah balik. Tak rugi Tuhan bagi pahala. Berasa malas beratlah auzubillah nak baca lambat dah, Allah bagi balik ganjaran pahala. Ada apa-apa berkaitan sampai tajuk tu, sampai bab tu, babul isti'azah ni, bab yang berkaitan dengan tajuk kita. Baik, tuan-tuan tanya pula, kalau sekiranya nak baca surah Taubah macam mana? Yang melibatkan a'udzubillah. Surah Taubah, tahu tak surah Taubah? Apa beza dia? Tak ada bismillah, dan memang tak ditulis pun. Tak usah baca lah, memang tak tulis pun.
Saya kata kilang ni tak cetak silap bismillah lepas tak buah dia awal taubah, memang tak ada. Tu kata kena mengaji. Memang tidak, sebab bismillah tu pohon keamanan daripada Allah. Sedangkan taubah itu turun ketika peperangan. Ayat tu ayat jihad dan sebagainya, tak sesuai keamanan dengan apa ni, dengan peperangan. Baik, kalau sekiranya kita nak mula di dia, ni nak mula di dia. Dia ada dua wajah di situ, boleh baca. Yang pertama kata dia qat'ul jami', kita berhenti pada kedua-dua. Ay al-wuqufu 'ala al-isti'adzah thumma al-ibtida'u bi awwalis surati min ghairi basmalatin. Tak perlu bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Terus kepada taubah. Tak perlu bismillah lagi dah. Ni tarik lenggok kepala tapi bismillah pula. Tak kenalah. Ataupun yang keduanya, waslul jami', kita wasal kedua-duanya. Ay nasilul isti'adah bi awwalis surah jumlatan wahidatan. Seperti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin wa bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Boleh sambung di antara auzubillah dengan bara'ah. Yang tak bolehnya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah, tak boleh. Setengah pendapat yang agak kuat dia mengatakan haram di awal tapi makruh di tengah. Tapi pendapat yang kurang, yang longgar sikit, dia kata makruh di awal. Makruh di awal tetapi sunat di tengah-tengah. Nak mula ayat 5, ayat 6 tadi ni, tak apa dah, boleh bismillah lagi. Hak awal dia tak boleh. Dan memang tak ditulis pun bismillah. Tak ditulis bismillah sebab tak sesuai bismillah itu dengan kedudukan surah Taubah. Ke sebelah dah. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, cukuplah kot dua tajuk tu. Kita start pada minggu ni, kita tambah satu subjek lagi kan. Rasa berat lah. Saya nak tambah, sebab tu saya ambil masa panjang nak tambah tu, takut tuan-tuan berasa lagi nak balik masak nasi lah apalah pukul 12.30. Jadi kalau tak berasa berat, insya-Allah kita akan terus. Makna sekali setiap minggu kita akan tambah satu subjek. Lah ni jadi 3. Tuan-tuan kata nak kena tambah duit yuran pula, tak, duit yuran banyak tu juga. Pusat khidmat, dia khidmat sungguh-sungguh. Tuan-tuan main mengaji je. Mau mengaji je, insya-Allah kita akan sediakan perkhidmatan untuk tuan-tuan. Yuran tu pun kita ambil bukanlah kerana nak apa ni, cuma kita nak bagi kelas ni berjalan dengan elok, dan perbelanjaan elang guru dan sebagainya kita ambil daripada situ. Mudah-mudahan kelas yang kita buat ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat berjalan sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi saya duk sembang dengan Ustaz Akli kita, kita berasa benda ni tak cukup dan ada permintaan daripada tuan-tuan untuk mengaji tajwid, qiraat dan sebagainya, kita tambah masuk. Jadi insya-Allah benda-benda ni tidak membebankan tuan-tuan. Untuk mula minggu depan insya-Allah kita akan mula 3 madah lah, 3 subjek. 8 sampai 9.30, 9.30 sampai 11 sampai 12.30 lebih kurang. Kalau tuan-tuan berasa berat sangat, kita jadikan sejam-sejam kan, macam mana, bergantung kepada cadangan tuan-tuan lah. Rasa berat dah 12.30. Tak kono. Nak mengaji sungguh no. Biasa ya. Kalau biasa kita nak tambah lagi boleh tak? Juga no. Ya, kalau yang berasa tak boleh tunggu tu tak apalah. Kita tak tahan tuan-tuan. Sebab kita tak dapat isyarat pun, tak ambil kehadiran pun. Boleh berasa. Tapi kalau berasa nak mengaji juga, peluang duk ada ni. Peluang duk ada. Kalau tuan-tuan tak curi peluang untuk mengaji, sampai bila? Sampai bila? Allah beri kepada kita peluang umur hidup lepas pencen ni, masa ni kita gunalah untuk mengaji. No? Bukan untuk mengajak, untuk diri kita sendiri juga. Baiklah, ada apa-apa berkaitan dengan tajuk ni? Buat apa nak? Ya. Di situ boleh 3 wajah. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa, kan. Baik, saya nak jelaskan sini sebab ditanya. Yang pertama kita wasal Alif Lam Mim, berhenti, Allahu la ilaha. Okey. Dia boleh 2 lagi kalau kita nak sambung dia. Alif Lam Mim, Allahu la ilah.
Kena balik kepada asal dia. Dia dalam huruf qat'iyah ni dia tak tulis huruf, dia tulis alif lam mim macam tu je. Tapi bila kita nak wasal ni kita kena balik kepada asal. Mim dia macam mana? Mim ya mim. Mim ya mim. Bila bertemu dengan lafzul jalalah di depan dia, dia kena beri fathah. Dia ta'zim. Mim Allah. Nampak tak? Di sini boleh dua wajah. Boleh baca dengan dua harakat dan boleh baca dengan 6 harakat. Dua harakat pasal apa? Pasal tengok dia ni mak asli. 6 harakat pasal apa? Pasal di sini mim apa? Mak lazim harfi mukhaffaf. Dia tak ada idgham kan? Mukhaffaf boleh 6. Dua-dua boleh. Mim Allah ataupun mim Allah, dua-dua wajah boleh. Nah. Ini. Mana boleh 3 lah. Waqaf ataupun wasal. Wasal pula boleh 2 cara, dengan 2 harakat ataupun dengan 6 harakat pada mim. No? Lain? Baik. Ya. Ya, mula mengajak tu auzubillah. Kalau mengajak tak apa, kita ajakkan dia dengan biasa auzubillah. Ajak mai setiap orang mai baca kat kita tu auzubillah, auzubillah. No? Biar dia biasa macam tu. Biar dia biasa macam tu. Itu saja. Baik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.